merestui usaha kerajaan untuk merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara yang mampan, selaras dengan semangat keluarga Malaysia, meluluskan rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025. Rancangan Malaysia ke-12 merupakan pelan pembangunan menyeluruh bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama. Bagi tujuan ini, 3 tema dan 4 pemakin dasar serta 14 pemacu perubahan diperkenalkan dalam RMK12. Selain itu juga, 4 matlamat serta 9 fokus utama menjadi teras kepada pelaksanaan pelan tersebut. Secara terperinci, saya ingin berkongsi beberapa matlamat utama dalam tempoh RMK ke-12. Pertama, pertumbuhan KDNK disasarkan pada kadar 4.5 sehingga 5.5% setahun dalam tempoh 2021-2025. Kedua, pendapatan isi rumah dianggarkan sebanyak kira-kira RM10,000 sebulan pada tahun 2025. Ketiga, jurang KDNK per kapita antara wilayah Tengah dan Sabah dikurangkan kepada 1:2.5, manakala bagi Sarawak dikurangkan kepada 1:1.2. Keempat, pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% pada KDNK pada tahun 2030 dan berdasarkan intensif pelepasan pada tahun 2005 sejajar dengan Perjanjian Paris 2015. Baik, itu antara 4 matlamat utama yang diberikan sebagai dasar RMK ke-12 Malaysia Makmur, Inklusif dan Mampan. Itu dia dalam untuk rancangan ekonomi memberi peluang pekerjaan kepada semua. Dan kita pun sedari bahawa dalam pandemik yang berlaku ini ada kelompok M40 yang tergelincir ke B40. Jadi menyebabkan mereka ini terpaksa mendaki semula dan kita perlukan kepada platform yang mantap untuk membolehkan golongan ini kembali bermaya dalam aspek ekonomi. Baik, nanti kita bersama dengan Cik Muhammad Rizal Jaafar, Pengarah Eksekutif Dewan Perniagaan Melayu untuk berkongsi fikrah dan bagaimana melihat pembentangan ini sebagai satu lagi perkara yang amat penting untuk melangkah maju bersama dengan negara. Dan di samping itu juga kita ada individu yang pastinya sudah 33 tahun sebagai peneroka di Jalan Tok Pahan, Encik Razak Daud di Felda Jengke 24. Kita menyapa kedua-dua mereka. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik. Cik Rizal Jaafar, sebagai Pengarah Eksekutif Dewan Perniagaan Melayu, saya nak tanya, semalam bila kita dah mendengar RMK ke-12, pandangan Cik Rizal sendiri melihat RM400 bilion telah diberikan sempena untuk pembangunan ekonomi negara ini dalam RMK ke-12. Baik, terima kasih. Sebelum saya pergi ke situ, mungkin saya boleh komen sikit. Ada 3, I think kita melihat daripada pembentangan RMK 12 malam, ada 3 perkara yang saya fikir kita patut fahami dan kita patut hargailah. Yang pertama, bahawa merangka RMK Rancangan Malaysia ini bukanlah perkara yang mudah. Jadi dalam tempoh yang singkat, Perdana Menteri Ahmad Mohamad, Perdana Menteri dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9, telah berjaya kata orang melakar satu rancangan Malaysia yang agak komprehensif. Pada kami bukanlah sesuatu yang sempurna, tapi boleh dilakukan dalam masa yang singkat. Ini PM baru, kemudian pada masa yang sama RMK ke-12 ini pun sudah agak terlewat daripada dibentangkan. Dan yang ketiga, kita dah lalui 3 Perdana Menteri dalam RMK ke-11. Jadi untuk merangka RMK ke-12 ini bukanlah satu perkara yang penting, bukan perkara yang mudah, dan kita juga berada dalam satu fasa pemulihan. Jadi untuk kita track antara satu fasa pemulihan dan satu fasa pembangunan. Jadi itu antara benda yang saya nampaklah. Jadi di peringkat usahawan, saya melihat bahawa memang tak banyak yang dikata orang diperincikan semalam.
Saya fikir yang perincian itu akan lebih diberikan pada pembentangan bajet 2022 pada penghujung bulan Oktober nantilah. Tapi yang kita nampak memanglah diberikan jaminan bahawa hak ke Bumiputera itu akan dijaga dan diberikan perhatian yang sepenuhnya. Cuma ada satu peringkat yang saya nampak, ada satu pengumuman semalam lah, kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa memang mengakui bahawa ada jurang yang besar dari segi pendapatan masyarakat Cina dengan orang Melayu 4 kali ganda. Jadi kalau itu dia dijadikan satu landasan, saya yakin dan percaya bahawa sesuatu yang istimewa mesti dilakukan dalam RMK ke-12 khususnya dalam pembentangan bajet 2022 nanti. Itu mungkin awal saya lah. Jadi apa mungkin faktor pendorong ataupun yang mempercepatkan, katalis yang mempercepatkan mencapai ke arah itu? Tadi Cik Rizal maklumkan bahawa terdapat pelbagai dasar sebelum ini kerana perubahan tampuk kepimpinan. Jadi untuk memudahkan ia lancar dalam tempoh masa yang pendek dan panjang, apa katalis yang ada pembangkit ke arah mencapai matlamat yang kita perlu sasarkan itu? Ada dua perkara yang saya mungkin boleh sentuh dekat sini. Pada saya yang penting sebab semalam pun disentuh, tapi saya fikir disentuh secara sekali lalu sahaja. Dalam RMK 11 memang disebut banyak disebut tentang perkara ini. Pada saya dua perkara yang penting adalah dari segi pendapatan kerana orang Melayu khususnya 60% orang Melayu bergantung, 80% daripada mereka amat bergantung kepada gaji, dan gaji ini sekarang di Malaysia kita boleh dikatakan adalah antara yang terendah lah di kalangan negara ASEAN kita ni. Jadi apabila gaji rendah, kita tak ramai orang yang berniaga. 80% daripada orang Melayu amat bergantung kepada gaji, dan gaji rendah tidak ada ruang untuk mereka melabur, tak ada ruang untuk mereka menyimpan, membeli rumah dan sebagainya lah. Jadi kalau gaji ini mesti diberi perhatian yang serius lah. Bukan pasal gaji minima sangat, sebab gaji minima ni termaktub dalam undang-undang. Dan gaji minima ni sebenarnya dia bukan dia sekadar untuk get by saja, untuk meneruskan kehidupan. Tetapi yang lebih penting adalah kata orang dipanggil duit sara hidup lah, ataupun living wage. Dan itulah yang akan membolehkan rakyat kita, orang Melayu khususnya, dapat gaji yang boleh memberikan kesejahteraan kepada kehidupan mereka, ada social protection, boleh membeli rumah, boleh memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak dan sebagainya. Saya rasa ini adalah perkara yang mesti difokuskan oleh kerajaan, dan ini adalah banyak input-input yang sebenarnya Dewan dan NGO yang bersama dengan Dewan boleh kongsikan bersama dengan kerajaan. Baik, bersama kita juga kita ada Encik Razak Daud. Sebelum ni kita banyak menyapa individu sebagai usahawan kan, peniaga dan sebagainya. Kita jarang menyapa peneroka. Sebelum kita pergi panjang, Cik Razak, saya nak tanya juga, dalam pandemik ini kan, bagaimana terkesannya para peneroka seperti Cik Razak sendiri? Ya, terima kasih. Jadi dari segi kesan daripada ekoran daripada pandemik 19 ni, jadi memang berlaku agak ketara lah. Dari segi pendapatan, pada mulanya pendapatan agak tidak begitu menggalakkan oleh kerana pandemik yang berlaku ini. Baik. Jadi bagaimana keluarga seperti Cik Razak ini dibantu? Apa insentif yang diberikan? Dan juga bantuan-bantuan. Kalau kita bebas sendiri memang susah, tapi bila mana hadir pihak berkuasa tempatan yang membantu, bagaimana dapat sikit lonjakan dan kelegaan ketika berdepan dengan detik kesukaran itu? Sewaktu pandemik kita mengalami pandemik, pihak kerajaan juga ada memberi sedikit bantuan kepada yang terkesan. Ada segi bakul makanan dan lain-lain perkara yang perlu diberi kepada para peneroka yang terkesan daripada pandemik yang berlaku. Baik, dan semalam juga RMK ke-12 juga ada mengatakan bahawa nanti pertanian secara berkelompok akan diberikan perhatian, terutamanya dalam pelaksanaan program pembangunan peneroka. Tanah rancangan Felda itu harus diusahakan sama sekali untuk meningkatkan pendapatan peneroka sendiri. Cik Razak melihat RMK ke-12 ini dalam membantu para peneroka bagaimana?
Ya, memang kita mengharapkan daripada kerajaan seperti mana yang diumumkan dalam RM ke-12 ini, nampaknya kerajaan bersungguh-sungguh untuk membantu golongan-golongan yang terkesan, terutama pada peneroka, untuk menaik taraf ekonomi dari segi beberapa perkara, iaitu memberi peluang dalam bidang pertanian, ternakan dan lain-lain program yang boleh menjana pendapatan selain pada hasil sawit yang telah yang sedia ada. Dan juga macam mana dari segi komuniti, mungkin Cik Razak terlibat juga dengan persatuan atau apa-apa untuk memastikan sentiasa kemas kini apa-apa maklumat terkini yang disampaikan oleh kerajaan supaya tak ada peneroka yang ketinggalan dalam memperolehi insentif ataupun perkongsian benda-benda baru yang membawa kepada kebaikan. Macam mana tu Cik Razak? Ya, memang ada. Memang saya terlibat secara langsung untuk dari segi bantuan kemanusiaan ataupun sewaktu pandemik. Dan rata-ratanya alhamdulillah kita boleh katakan 100% lah para peneroka mendapat manfaat daripada bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan dan pihak federal sendiri. Cik Rizal? Ya. Okey. Kita melihat RMK ke-12 ni ada 4 matlamatnya yang cukup besar, kan? Tapi dalam tempoh 2021 hingga 2025, sekarang pun kita dah masuk ke bulan hampir dah masuk Oktober, kan? Jadi bagaimana melihat cabaran RMK ke-12 ini untuk kita mencapai matlamat dan 9 fokus utama yang diberikan itu? Ya, betul. Seperti yang saudari katakan tadi, bahawa kita pun sebenarnya dah berada hampir setahun dalam RMK ke-12. Dan kita ada review pada 2 tahun, mungkin dalam pertengahan RMK ke-12 itu akan ada review. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di peringkat awalan ini lebih kepada proses pemulihan, business as usual, tetapi mesti ada satu dasar yang lebih jelas macam mana nak membantu orang-orang yang basically terkesan, yang pada peringkat pada hemat saya tentu yang terkesan adalah mereka yang berada dalam lingkungan B40, dan ramai sebenarnya yang berada di dalam M40 sekarang ini telah terjerumus ke dalam B40, dan sebenarnya baru-baru ini saya dapat tahu ramai juga daripada T20 sendiri yang telah terjerumus ke dalam B40. Jadi mesti ada program-program yang khusus untuk membantu mereka menyelamatkan perniagaan mereka. Jadi di peringkat Dewan Perniagaan kita memang ada menyediakan cadangan-cadangan untuk diberikan kepada kerajaan, sebagai contoh menyediakan dana pulih PMKS Bumi Putra sebanyak 20 bilion. Kita juga ada program Jana Bumi Putra untuk membantu katakan mereka-mereka yang hilang pekerjaan untuk untuk berniaga. Pada masa yang sama kita juga sokong semalam disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tentang job bank. Jadi kita rasa itu sangat penting kerana ramai sebenarnya sekarang ni yang tidak ada pekerjaan, yang kalau ada job guarantee daripada government akan membantu mereka. Dan akhir sekali saya nampak juga semalam ada disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bagaimana nak mengekang pekerja asing ni. Jadi sebenarnya ada disebut semalam 15% pekerja asing ini akan dikurangkan, akan diberikan kepada warga tempatan. Jadi saya rasa ini ada antara langkah yang mesti diambil dan diambil secara segera. Dan akhir sekali saya nampak ada juga diumumkan semalam tentang tadbir urus yang lebih baik, bagaimana nak mengekang amalan rasuah. Jadi ada dibentangkan oleh SPRM sebelum ni ataupun PIACC sebelum ini, National Anti-Corruption Plan. Saya rasa itu mesti disokong dan kata orang dikuatkuasakan supaya apa yang kita laksanakan ni tak bocor, tak tiris, kata orang diterjemah menjadi hasil yang lebih baik untuk RMK 12. Baik, terima kasih kepada Cik Muhammad Rizal Jaafar, Pengarah Eksekutif Dewan Perniagaan Melayu, dan kepada Cik Razak Daud, Teroka Felda Jangkar 4 Jalan Tun Pahang yang berkongsi fikrah dan pengalaman. Moga-moga kalau ikutkan panjang lagi kita perlukan diskusi ini. Namun masih agak berat. Tapi kita nampak arah tujuannya dalam usaha untuk melonjakkan kembali pendapatan dan ekonomi yang stabil. Ya, insya-Allah. Baik. Kita harapkan juga banyak program-program lain yang akan terus dilakukan untuk rakyat, kan, untuk kita boleh pusing balik duit. Sebab macam tadi Cik Rizal cakap, masalahnya kalau kita tak ada gaji yang betul-betul ni, kan, nak pusing tu susah. Boleh pasaran, orang tak berbelanja, jadi tak rancaklah setengah sektor itu. Moga-moga ada benda baiklah, berita baik yang dapat mengembirakan rakyat, yang dapat diberikan menjelang kita pun menantikan 2-3 minggu lagi
mungkin pengumuman untuk rentas negeri. Bila nanti dah kembali hidup agak normal macam ni, barangkali banyak lagi industri yang bakal dibuka. Baik, kita berehat seketika. Sekembali nanti berkenaan dengan inspirasi kempen Wow You 3 Million bersama dengan anda dan banyak lagi pengisian nanti. Baik, semua selepas ini.